Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas sains tahun 4. Okey, jadi untuk hari ini kita akan teruskan dengan sifat cahaya, iaitu sifat cahaya yang kedua, cahaya boleh dipantulkan. Dan kita juga akan tengok kegunaan pantulan cahaya. Okey, sebelum ni kita tengok sifat cahaya yang pertama, iaitu cahaya bergerak lurus. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid akan dapat menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan menjalankan aktiviti dan juga memerihalkan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan harian. Okey, sebelum tu mari kita perhatikan situasi-situasi yang sering berlaku dalam kehidupan harian. Okey, ini melihat cermin muka. Kemudian di permukaan air kita akan nampak gambar. Seterusnya kita boleh melihat image pada permukaan lantai. Okey, di permukaan lantai ada terdapat image. Ini bukan bayang-bayang ini ialah image. Kemudian kita boleh melihat muka kita pada cermin tingkap. Ini bukan cermin muka, ini cermin tingkap. Okey, bagaimana image-image ini boleh terbentuk pada permukaan? Macam mana bila ada permukaan ni boleh ada image. Muka kita boleh nampak dekat cermin tingkap. Ini berlaku disebabkan oleh fenomena pantulan cahaya. Okey. Cahaya yang menyinari muka kita sebenarnya dipantulkan ke arah cermin. Pantulkan ke arah cermin, kemudian cermin memantulkan semula ke mata kita. Okey. Mari kita perhatikan fenomena pantulan cahaya. Okey, yang pertama, fenomena pantulan cahaya, image terbentuk pada permukaan air. Pada permukaan air kita boleh nampak ini rusa sedang minum air. Kita boleh nampak image rusa tu dalam air. Yang kedua, image terbentuk pada permukaan lantai berjubin. Okey, pada permukaan lantai kita boleh nampak tangga ni. Okey, yang ketiga, image terbentuk pada permukaan logam. Pada permukaan cerek elektrik ni dan cawan ni pun kita boleh nampak. Boleh nampak kalau tak ada cermin bolehlah guna untuk tengok betul-betul tudung. Jadi image terbentuk pada permukaan logam. Jadi kemudian kita tengok pula, mengapakah terdapat bahagian yang berkilat pada lampu suluh? Okay, dalam lampu suluh dalam dia berkilat. Kenapa ada bahagian berkilat? Dia gunakan bahagian ni untuk memantul. Bila kita on lampu tu mengeluarkan cahaya. Cahaya ni akan terpantul pada permukaan yang berkilat tersebut dan boleh menyebabkan cahaya lebih terang dan luas. Kawasan cahaya tu lebih besar. Okey, aktiviti menyiasat pantulan cahaya. Okey, kamu boleh merujuk buku teks sains muka surat 94. Okey, tujuan penyiasatan untuk menyiasat pantulan cahaya. Kita perlukan 2 cermin muka, 1 sudu, 1 penutup tin, 2 jam tangan dan tali. Okey, langkah pertama, gantungkan 1 cermin muka pada dinding. Okey. Seterusnya, halakan sudu besi ke arah cahaya matahari. Laraskan sehingga cahaya terbentuk pada cermin muka. Okey, ini cermin muka pada dinding. Ini sudu besi. Sudu besi ni berada di luar. Jangan duduk kat tempat duduk pula. Jadi kita laraskan sehingga cahaya matahari terbentuk pada cermin muka yang berada di dinding. Okey, bila dah nampak, kita tukarkan sudu besi dengan jam tangan, penutup tin dan cermin muka. Okey, jadi aktiviti ni apakah sifat cahaya yang kita sedang uji? Kita sedang menguji sifat cahaya yang kedua, iaitu pantulan cahaya ataupun cahaya boleh dipantulkan. Okey, kalau mula-mula kita guna sudu besi, kalau kita tukar sudu besi dengan kertas, apa yang kita dapat perhatikan dekat cermin yang berada di dinding? Cahaya tidak terbentuk
Kerana kertas tidak boleh memantulkan cahaya. Okey, kamu boleh cuba di rumah. Kalau tak ada dua cermin muka pun tak apa. Kalau tak ada cermin muka pun tak apa. Gunakan objek tu dan laraskan. Tengok ada tak cahaya terbentuk pada permukaan dinding. Okey, ini situasi bulan. Okey, kalau waktu malam kita nampak cahaya bulan terang sangat. Tapi kenapa waktu siang tak ada? Kenapa waktu siang tiada cahaya bulan? Ini kerana bulan tidak mengeluarkan cahaya. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Cahaya matahari terkena pada bulan dan dipantulkan. Cahaya matahari kena pada bulan dan bulan memantulkan cahaya matahari. Okey, jadi kena ingat, bulan tak mengeluarkan cahaya, bulan hanya memantulkan cahaya. Okey, kegunaan pantulan cahaya. Okey, yang pertama kita ada cermin sisi. Cermin sisi kenderaan membolehkan kita melihat objek yang berada di belakang dan berada di sisi semasa sedang memandu ataupun menunggang kenderaan. Okey. Kemudian cermin cembung. Okey, kamu mungkin pernah melihat cermin ni, dia berada di selekoh. Kenapa letak di selekoh jalan? Siapa nak tengok kan? Jadi ini sebenarnya kegunaannya supaya pemandu boleh melihat kenderaan yang berada di selekoh sebelah sana. Bagi kita tak nampak. Kita tak nampak kenderaan di sana. Jadi kita perlukan cermin ni supaya kita boleh nampak kenderaan yang berada di sebelah selekoh sana. Jadi boleh mengelakkan kemalangan. Okey, doktor pergigian menggunakan cermin pergigian untuk melihat gigi pesakit di bahagian yang terlindung. Okey, kita juga boleh jumpa cermin berada di kedai kasut. Okey, membolehkan kita melihat imej kasut yang dipakai pada cermin yang diletakkan di lantai. Okey, kalau kita gunting rambut pun, tukang gunting rambut tu bila sudah gunting, dia akan letak cermin di belakang supaya kita dapat melihat keadaan rambut yang telah dipotong. Okey, tentera laut boleh melihat objek yang berada dalam permukaan laut dari dalam kapal selam. Okey, kapal selam berada dalam laut tapi dia boleh melihat apa yang berada di permukaan laut. Sebab dia ada alat yang dinamakan periskop. Periskop ni, kita tengok dekat sini, kita boleh nampak apa yang berada di luar. Sebab dalam periskop ada dua cermin. Jadi imej yang pertama, katalah ni boat ni kan, dipantulkan pada cermin yang kedua, dipantulkan pada cermin yang ketiga dan dipantulkan pada mata. Jadi kita boleh nampak pantulan cahaya. Jadi walaupun kapal selam berada di dalam air, dia masih lagi dapat melihat apa yang berada di luar air dengan adanya periskop ini. Okey. Ini cermin sisi kenderaan. Kita boleh nampak apa yang berada di sisi dan di belakang. Okey, jadi kesimpulannya untuk kita hari ini, yang pertama, cahaya boleh dipantulkan. Okey, cahaya boleh dipantulkan ialah sifat cahaya yang kedua. Sifat cahaya yang pertama ialah cahaya bergerak balas, cahaya bergerak lurus. Kita dah tengok, kita dah belajar dah sebelum ni. Sifat cahaya yang kedua ialah cahaya boleh dipantulkan. Jadi kita tengok kegunaan pantulan cahaya. Okey, yang pertama, cermin muka memantulkan cahaya dari muka ke mata kita. Cermin pergigian memantulkan cahaya dari gigi ke boleh ke mata doktor lah, supaya doktor boleh memeriksa keadaan gigi. Kemudian cermin cembung dan juga periskop. Ada banyak lagi tapi ini antara contoh kegunaan pantulan cahaya. Jadi setakat tu je untuk hari ini, untuk pantulan cahaya. Kita akan teruskan dalam kelas akan datang dengan gambar rajah sinar. Masih lagi dalam tajuk pantulan cahaya, tapi lebih mendalam, iaitu gambar rajah sinar.
Okey, setakat saja. Kita jumpa lagi pada kuliah akan datang.